seorang gadis yang dilahirkan dalam keluarga yang amat sederhana. Sejak kecil, aku dibesarkan oleh nenek dan datukku di setapak Kuala Lumpur. Ibuku dahulunya bekerja di sebuah pejabat swasta. Lama juga ibuku bekerja, tapi akhirnya terpaksa berhenti kerana mengikut suaminya, seorang pegawai polis berpangkat ASP yang telah ditukarkan ke negeri lain. Aku terus membesar bersama nenekku. Hari berganti hari, minggu berganti minggu dan akhirnya tahun berganti tahun. Kini usiaku sudah menjangkau 28 tahun. Aku kini bekerja di sebuah hotel terkemuka di Kuala Lumpur sebagai penyambut tetamu dan bertugas di bahagian kaunter. Suatu hari, aku menerima seorang tetamu lelaki yang agak berumur. Aku rasa umurnya dalam lingkungan 50 tahun. Agaknya lah, aku pun tak pasti. Tapi jika dilihat rambutnya, sudah ada beberapa helai yang berwarna putih. Jadi aku pasti agakkan aku itu agak tepat. Ya, betul. Dia menghulurkan kad pengenalannya dan jelas umurnya sudah 54 tahun. Biar aku namakannya sebagai Dino. Orang Thailand, mungkin bisnesmen agaknya, fikirku dalam hati. Setelah mendaftar di hotel tempatku bertugas, dia pun berlalu sambil melemparkan senyumannya kepadaku. Sebenarnya, ini bukanlah pekerjaanku yang pertama. Aku sebenarnya telah beberapa kali bertukar kerja. Dari kerja kilang di Batu Cave, kemudiannya aku bekerja sebagai kerani di sebuah syarikat kecil di Kuala Lumpur. Aku bertukar kerja lagi sebagai operator telefon dan terpaksalah bekerja secara shift, sama ada pagi, petang ataupun shift ketiga, iaitu shift malam. Apabila shift malam, aku terpaksa menjadi burung hantu. Maksudnya, paksa tidur sebelah siang dan malamnya terpaksa pula berjaga. Oleh sebab tidak tertahan dengan kerja shift di sebelah malam, aku berhenti kerja. Akhirnya aku bekerja di sini sebagai penyambut tetamu di hotel ini. Sudah seminggu Dino tinggal di hotel tempat aku bekerja. Esok, dia akan terbang ke Dubai. Sebelum dia meninggalkan hotel, dia sempat mempelawak aku untuk bekerja bersamanya sebagai setiausaha peribadi. Dia meninggalkan nombor telefonnya kepadaku untuk menyatakan persetujuanku. Lama juga aku memikirkan pelawak Dino. Aku memikirkan semasak-masaknya pelawak Dino. Aku bimbang kerana merasakan diri ini tidak layak untuk menjadi setiausaha peribadinya. Maklumlah, kelulusan aku bukannya tinggi. Aku belajar hanya setakat sijil pelajaran Malaysia sahaja. Aku tidak mempunyai kelulusan kesetiausahaan daripada mana-mana institusi pengajian tinggi, sama ada IPTA ataupun IPTS. Jadi bagaimanalah aku boleh jadi setiausaha? Aku tidak mempunyai kelulusan. Setelah 3 bulan berlalu, akhirnya aku menerima panggilan telefon daripada Dino. Dia meneleponku dari Jepun. Jauhnya dia terbang. Walaupun kabar nak membisu, duhai kekasihku, ku tahu ke mana tujuan hatimu. Tak dapat ku paksa jiwamu, wahai kekasihku. Tak mungkin ku pandu bahtera hidupmu. Kau memuja si gadis Ayu yang cantik dan molek, gadis Jepun namanya Yoshiko. Kau tak sedar aku juga cinta padamu. Beriku sejenis hatimu, ku rela berkongsi memiliki kasihmu dengan Yoshiko. Gadis Ayu yang cantik dan molek, gadis Jepun namanya Yoshiko. Kau tak sedar aku juga cinta padamu.
sejepit hatimu, ku rela berkongsi, memiliki kasihmu dengan Yoshiko, Yoshiko, Yoshiko. Dino bertanya kepadaku tentang pelawaannya, menjadikan aku setiausaha peribadi. Dia menyatakan bahawa gaji bulanan yang akan ditawarkan kepadaku adalah sebanyak 4,000 sebulan. Wow, banyaknya. Aku pasti Dino ini bukanlah calang-calang orangnya. Pasti orang yang memiliki wang yang banyak. Tapi aku bukanlah pula seorang mata duitan. Oleh kerana kehidupan di dunia sekarang ini semuanya memerlukan duit, akhirnya aku menerima pelawaannya menjadi setiausaha peribadi. Sejak menjadi setiausaha peribadi, aku sering dibawa ke luar negara, ke Eropah, ke Korea, Jepun, Thailand, Indonesia dan juga ke Dubai. Sebenarnya aku sendiri tidak pernah menyangka bahawa aku akan dapat menjejakkan kakiku ke negara-negara seperti yang aku sebutkan tadi. Rasa macam dalam mimpi pula. Tapi itulah kenyataannya. Sesuatu yang tidak pernah aku jangkakan, tapi akhirnya dapat aku kecapi. Syukur Alhamdulillah. Semua ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan pendapatanku yang banyak itu, dapatlah aku kirimkan wang tersebut kepada ibuku di kampung. Kalau dahulu ibuku hanya menggunakan kereta Wira buatan Malaysia, kini ibuku sudah boleh membeli sebuah MPV Toyota Estima baharu. Ibuku turut gembira dengan pendapatan yang agak lumayan yang aku terima kini. Suatu hari aku telah mengikut Dino ke Australia. Tiba di sebuah hotel, Dino mendaftarkan nama di kaunter. Setelah menaiki lift, kami tiba di pintu hotel. Namun aku berasa hairan kerana hanya sebuah bilik sahaja yang ditempah oleh Dino. Ini berarti aku akan tinggal sebilik dengan Dino? Ya Allah, dugaan apakah yang mendatang ini? Lantas aku bertanya kepada Dino, kenapa hanya sebuah bilik sahaja yang ditempah? Katanya semua bilik sudah penuh. Jadi terpaksalah kami berkongsi bilik. Dia menyatakan di sini tiada penjaga maksud seperti di Malaysia. Jangan takut, I tak makan orang. Apa yang you takut sangat? Aku tidak terkata apa-apa. Dino kemudiannya meninggalkan aku seorang diri di bilik tersebut kerana katanya dia nak pergi meeting. Aku terus mengunci pintu bilik tersebut. Tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak sangka akan tinggal sebilik di hotel ini dengan Dino. Aku juga tidak tahu apa yang akan terjadi kepada diriku seterusnya. Masa berlalu dengan begitu pantas sekali. Jam di dinding menunjukkan pukul 10 malam. Tiba-tiba loceng berbunyi dan aku pasti bahawa Dino telah pulang. Setelah buka pintu, Dino muncul di muka pintu dengan senyuman yang panjang. Dino kata dia nak mandi. Aku hanya menganggukkan kepala. Aku terus naik ke atas katil untuk tidur. Tidak lama kemudian aku merasakan Dino sudah berada di sebelahku. Tiba-tiba aku merasakan ada jari jemari yang cuba memelukku. Aku segera bangun. Aku menyatakan kepada Dino bahawa apa yang cuba dilakukan kepadaku sebentar tadi adalah dosa besar. Hey, you nak buat apa pada I? Apa yang you nak lakukan pada I? I tak ada buat apa-apa pun, kata Dino. Tapi kita tinggal dalam satu bilik ni pun dah berdosa, you tahu tak? Kita tak buat apa-apa pun, Dino cuba menjelaskan. Kita ni bukan suami isteri, tak boleh tinggal dalam satu bilik, kataku lagi. Okeylah, esok kita kahwin, kata Dino. Aku terperanjat beruk dengan penjelasan yang diberikannya itu. Keesokannya, kami pun pulang ke Malaysia. Dino menyatakan bahawa dia ingin menemui ibu bapaku di kampung. Akhirnya, aku terpaksa membawa Dino berjumpa dengan kedua orang tuaku di Great Perak. Ibuku terperanjat dengan penjelasan yang kami berikan. Ibu sebenarnya tidak bersetuju dan tidak membenarkan kami berkahwin kerana perbezaan umur kami yang terlalu jauh. Maklumlah umurku baru 28 tahun, manakala Dino sudah 54 tahun, bermakna lebih tua daripada umur ayahku sendiri.
Ayahku baru 50 tahun. Oh, Mama, saya mahu kawin. Kawin dengan siapa, Sakura? Kau peduli apa? Oh, Mama, saya mahu kawin. Bukan dengan hai pemuda yang pandai hei tunjuk lawa, tapi dengan lasi dia yang tinggal sebelah rumah. Aduh, Mama, tolonglah. Tolonglah, oh Mama. Lekas, saya mau kawin. Oh, Mama, saya suka dia. Orangnya tak lawa, tapi manis tu ada. Oh, Mama, saya mau kawin. Bukan dengan hai pemuda yang pandai hei tunjuk lawa, tapi dengan laki dia yang tinggal sebelah rumah. Oh, Mama, saya mau kawin. Kawin dengan saya lah, Sakura. Muka tengok cermin. Oh, Mama, saya mau kawin. Bukan dengan hai pemuda yang pandai hei tunjuk lawa, tapi dengan lasi dia yang tinggal sebelah rumah. Aduh, Mama, tolonglah. Tolonglah, oh Mama. Lekas, saya mau kawin. Oh, Mama, saya mau kawin. Bukan dengan hai pemuda yang pandai hei tunjuk lawa, tapi dengan laki dia yang tinggal sebelah rumah. Tapi aku sebenarnya sudah pasrah dan mengikut sahaja ketentuan ilahi. Aku sebenarnya sudah tidak mahu menunggu lagi. Bukan apa, umurku sekarang sudah 28 tahun. Ramai rakan-rakanku sudah pun berumah tangga dan memiliki cahaya mata. Sebenarnya, dahulu aku pernah berkawan dengan seorang pemuda bernama Ramli, berusia 32 tahun. Tapi malangnya, Ramli sering meminta wang daripadaku. Kadang-kadang meminjam wang dan tidak pernah membayarnya. Bagiku, apalah gunanya mendapat pasangan yang muda tetapi tidak dapat menjaga diri kita, sebaliknya hanya menggunakan kita untuk kepentingan diri mereka sendiri. Walaupun kedua ibu bapaku tidak bersetuju, kami berkahwin, tetapi aku telah nekat. Datuk telah menjadi waliku semasa majlis perkahwinan kami berlangsung. Selepas bernikah di masjid, aku diminta oleh suamiku untuk tinggal dengan datuk dan nenek kerana dia akan ke Jakarta, katanya. Setelah 2 minggu berlalu, suamiku telah membawa aku ke Singapura. Di Singapura, aku telah mengikut suamiku ke mana-mana sahaja dia pergi. Mesyuarat, perjumpaan bersama klien, pergi membeli belah dan sebagainya. Setelah sebulan kami di Singapura, kami kemudiannya pulang ke Malaysia. Pemandu teksi kemudiannya membawa kami ke sebuah hotel. Lalu aku pun bertanya kepada suamiku, "Kenapa kita tinggal di hotel?" "Abang senang tinggal di hotel," jawab suamiku. Akhirnya aku pun akur dengan kata-kata suamiku. Aku kini telah mengandung dan bakal menjadi seorang ibu. Aku bertanya kepada suamiku, "Bang, sampai bila kita nak tinggal di hotel? Abang belilah rumah. Abang mampu beli rumah. Kenapa nak bazirkan wang tinggal di hotel? Hotel ni sampai bila pun takkan jadi milik kita. Tapi kalau kita beli rumah, rumah itu akan jadi milik kita. Abang tak mau beli rumah. Kalau you nak tinggal di rumah, you tinggal seorang diri di sana.
abang tak mau. Aku tidak terkata apa-apa lagi. Kini, anakku sudah berusia 9 bulan dan kami masih tinggal di hotel. Bukan murah sewaan hotel ini. Satu hari RM230. Jika seminggu sudah RM1,610. Jika sebulan sudah berapa? Aku tidak tahu kenapa suamiku tidak mau membeli sebuah rumah untuk aku dan anak kami. Masa terus berlalu dan kini aku sedang mengandungkan anakku yang kedua. Usia kandunganku kini sudah 8 bulan. Hanya menunggu hari saja lagi. Aku tidak tahu sampai bila aku akan tinggal di hotel ini. Aku juga inginkan sebuah kehidupan yang normal seperti orang lain. Ingin mempunyai jiran, ingin ke kedai, ke pasar dan sebagainya. Tinggal di hotel memang semuanya ada. Tapi terkurung di sini. Aku tidak tahu sampai bila nasibku begini. Atas nasihat datukku, aku diminta supaya mencari sebuah rumah kerana aku akan melahirkan anakku yang kedua. Datuk bimbang. Sekiranya anak-anakku nanti tidak kenal masyarakat, tidak tahu bercampur gaul dengan orang, dan aku bimbang tentang masa depan anak-anakku. Aku tidak tahu apakah dugaan Allah kepadaku ini. Telah beberapa kali aku menyatakan hasrat untuk tinggal di sebuah rumah. Namun hingga kini, suamiku hanya menyatakan keselesaannya tinggal di hotel. Aku tidak tahu apa lagi yang harus aku lakukan untuk melembutkan hatinya. Semoga suatu hari nanti Allah akan membuka pintu hatinya. Amin. Suamiku, aku cinta, sayang padamu. Supaya rasa dalam kalbuku
jadikan saksi yang nyata. Diriku ini tulus meminta. Ingin rasanya dibelai lembut tanganmu, bisikan cinta yang indah syahdu merayu, supaya rasa dalam kalbu